InsyaAllah kita mulakan dulu sesi kita pada pagi ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kawan-kawan ikhwah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertama-tama ni kita seperti biasalah panjatkan kesyukuran dan puji-pujian kepada Allah SWT memberi kita ruang peluang berkumpul lagi pada pagi ini. Ada yang boleh join ni bersama kan, macam Fahim dan Ammar, dan ada yang masing-masing lah di rumah masing-masing ataupun di tempat masing-masing, dengan nikmat yang terus menerus dilimpahkan kepada kita oleh Allah SWT kan. So kita sering kalilah ingatkan diri kita untuk memuji-muji Allah SWT kan. Paling minimum kita melafazkan ucapan Alhamdulillah. Keduanya kita panjatkan juga selawat dan salam pada Nabi SAW, pada seluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan ila yaumiddin, sehinggalah hari kiamat kelak. Tak tahulah adakah semua orang menghitung harian, tetapi hari ini telah masuki hari ketiga. Tiga ke keempat Rabiul Awal. Tiga ke empat? Ada ke yang? Empat. Oh, dah empat lah. Empat. Telah tiga atau empat kan? Empat Rabiul Awal. Telah ada khilaf. Imran kata tiga, Aiman kata empat. Mungkin ada jadual UAE, jadual Malaysia, apalah. Tiga atau empat. Sometimes dia ada khilaf, tak ada masalah. Tapi secara kesimpulan kita telah masuki atau sedang masuki satu bulan yang dikatakanlah bulan ini bulan kelahiran Nabi SAW. Walaupun tarikhnya itu dipertikaikan lah, sama ada 12 ke berapa kan. Ada pun yang katakan 9, ada kata 10. Di Malaysia tu kita gazetkan 12 pakai tarikh. Tapi tu tak maksudnya perbahasan tu tak penting lah kan. Yang pentingnya Nabi lahir pada bulan ini, dan it's a good time untuk kita ni mengenang kembali peristiwa-peristiwa ataupun sirah Nabi dan apa yang telah pun dibuat dan dibawa oleh Nabi SAW. Sebenarnya apa kita sedang buat ni, kita sedang kan sebahagian daripada usaha kita untuk follow kan apa yang telah pun ditinggalkan Nabi SAW. Kita nak kaji balik Al-Quran yang Nabi perjuangkan, kita nak mengenali hadis dan sirah Nabi SAW. Semogalah dengan datangnya Maulid Rasul ni menambahlah kita punya semangat kan untuk terus bersama dalam sesi-sesi kita ni. Dan juga di luar sesi ni pun kita ada effort sendiri untuk tambah dan lebih mendalami apa yang telah pun ditinggalkan Nabi SAW. Ada pelbagai cara seseorang itu dia menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi SAW kan. Ada orang mungkin dengan dia meniru pakaian, ada orang mungkin dengan dia meniru ataupun cuba praktik beberapa aspek yang Nabi telah tinggalkan yang mungkin mudah bagi dia lah kan, ataupun yang dia cenderung pada part tu dia akan ambil part tu. Contohnya setengah orang tu dia concern part makan, so dia akan copy Nabi dari aspek makan sebab dia tu ada that sense, dia boleh cuba kan, tak ada masalah. Ada orang mungkin dia cuba nak mencontoh Nabi aspek apa, aspek sebagai seorang suami contohnya kan, dia pun follow part tu. Ada orang mungkin nak follow Nabi aspek mana aspek mana, contoh lagi aspek sebagai pemimpin ke, pun tak ada masalah. Maksudnya Nabi SAW ni, kata Allah SWT, firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu telah ada pada kalian peribadi Rasulullah SAW itu uswatun hasanah kan. Maknanya apa? Nabi ni, the whole aspect of Nabi itu adalah uswah hasanah, yang setiap orang boleh ambil semua atau ambil sebahagian ikut dia punya kemampuan. Kita jumpa orang dalam kehidupan kita ni, ada je orang tu bagus kan, kita boleh contoh aspek dia, tapi tak ada orang yang the whole sisi dia tu kita boleh ambil pelajaran. Mungkin ada setengah orang tu dia bagus aspek ibadah dia, tapi kita tengok aspek hubungan dengan manusia dia mungkin lemah kan. Dia ni masam ke, dia ni tak suka beramai orang ke, tak suka tak menghormati jiran ke. Tapi dia aspek ibadah bagus. Ada orang mungkin dia bagus aspek
dermawan, infaknya bagus, tapi adalah dia punya akhlak kurang kan. So orang-orang lain ni, kita ni ada kelemahan-kelemahan berbanding Nabi ini, dia satu individu role model yang semua sisinya tu boleh kita contohi. Itu adalah kelebihan Allah SWT telah memperelok, mempercantikkan Nabi sebagai uswah yang kita boleh contohilah. Dan kita cubalah untuk mencontohi Nabi SAW sehampir mungkin seperti yang mana yang telah baginda SAW tinggalkan kan. Dan kalau Abang sendiri lah, of course lah Abang akan share benda ni, itu benda yang paling besar Nabi tinggalkan ialah kerja-kerja Nabi sebagai an-nubuwah tu kan, mengajarkan Islam, mengajarkan kefahaman agama. Orang lain mungkin ajar tentang akhlak juga kan. Orang yang bukan agama Islam pun cerita tentang parenting, cerita tentang family kan, cerita tentang akhlak, cerita tentang pelajaran, mencari rezeki. Maknanya whatever peribadi yang bukan Islam pun cerita benda tu. Faham ke? Cerita tentang benda-benda kehidupan kan. Tapi yang bezakan Nabi dengan orang-orang lain itulah Nabi datang bawa Islam lah. So bagi abang personally lah, benda yang paling besar kita kena contoh ialah usaha Nabi untuk menyebarkan Islam kan, memberi kefahaman agama kepada para sahabat dan orang-orang seterusnya lah. So kita nak ambil yang itulah kan, ambil benda yang mungkin seorang tak ambil. Sebab bukan senang kan nak cerita tentang Al-Quran, hadis, nak ada semangat nak sampai ke Islam. Tapi insyaAllah lah, kenapa kita ada kat sini, kita nak mengisilah kelompongan itu kan, sempena kedatangan bulan Maulid Nabi SAW ini. Ada dengar ke sound tu? Lah, nak kena off je ah. Sekejap Inilah kehidupan sebagai seorang husband. Weekend basuh baju. Okay, tak apa. Selingan. Kita dekat mana tadi? Kita sampai mana lah kita? Kenapa Amar dia freeze? Kan macam freeze. Okey ke Antuma tu kat situ? Dapat line clear ke tak? Ahlan Akrami. Tadi kita sampai mana Dah lost lah sebab tadi pergi matikan, pausekan mesin. Okey ke Fahim tu dengan Amar sana? Tak ada respon diorang. Mungkin diorang Okey. Baik. Tadi dah sedikit intro kan yang kita nak cuba mencontohi Nabi SAW dalam aspek-aspek yang kita mampu, terutamanya aspek Nabi datang untuk menyampaikan Islam kepada kita semua, memberikan kefahaman kepada kita semua dan kepada orang lain sekitar kita kan. So sebab itu kita berkumpul kat sini. Kalau kita berkumpul sekadar nak apa, ambil aspek akhlak, mungkin tempat lain kan yang lagi bagus. Ataupun kita berkumpul nak tiru Nabi, aspek Nabi ni menguruskan keuangan. Bukan kat sini lah, tak pernah pula abang share tips keuangan kan. Tapi Nabi ada benda tu betul tak? Nabi ada parenting, prophetic parenting, prophetic medicine. Tapi kita tak bincang kat sini sebab kita rasa benda tu ada tempat-tempat lain kan. Yang lebih core lah kita bincang, kita nak contoh Nabi dalam usaha-usaha nak menyebarkan dan menyampaikan kefahaman Islam pada orang lain kan. In the first place lah kepada kita lah insyaAllah. Jadi untuk itu, sebagai permulaan lah, kita share satu ayat Quran yang menarik tentang bagaimana Al-Quran telah pun bersama-sama dengan hidup Nabi SAW kan. Abang nak share satu ayat Quran, satu ayat Quran ke? Satu tafsiran tentang surah Al-Isra' Sekarang nampak tak slide? Bukan slide lah, corpus apa ni, screen ni. Kalau kita boleh sama-sama buka surah Al-Isra', kita akan bincang surah Al-Isra' sedikit sebagai mukadimah kita pada pagi ini. Tengok ayat ke-104, 105 dan 106. 105 dan 106 surah Al-Isra'. Ada ke siapa nak tolong bacakan? Boleh ke Uwais bacakan? Uwais ada kat rumah ke kat luar? Saya kat rumah. Kat rumah.
Boleh bacakan? Ni dekat depan ni. Baca Quran, surah Isra, surah yang ke-17, ayat 105 dan 106. 105 dan 100. Dua ayat je. Ini kita punya tilawah pagi ni lah, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحق أنزلناه بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. Baik, jazakallah khair. Uwais. Boleh tak sesiapa tolong bacakan terjemahan dia? Silakan. Boleh je Imran, silakan. Baik, jazakallah khair. Wise, Imran dan semualah yang memberi partisipasi kan. Jadi just nak tengok ayat ni, kenapa kita share ini adalah nak tengok sedikit hari ni bagaimana dalam sejarah Nabi SAW hidup selama 23 tahun itu, Nabi baginda telah pun ditemani dengan Al-Quran. Apabila Al-Quran habis, wahyu itu habis, maka tamatlah riwayat Nabi SAW. So sejarah ataupun ibrah pertama kita dapat ialah hidup Nabi itu, the whole life dia dalam kenabian itu telah bersama-sama dengan Al-Quran kan. Kalau kita kata dalam kita nak mencontohi Nabi sempena kedatangan Maulid ni, itu benda pertama kita kena ambil kan, iaitu macam mana kita nak pastikan sepanjang kita hidup ni kan, daripada kita hidup sekarang sampai kita meninggal, kita sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran tu stop sesuai dengan stopnya riwayat Nabi SAW. So kadang-kadang bila kita baca Al-Quran, kita rasa jemu tahulah, mungkin kita rasa buat apa datang lagi dengan pengisian Quran, benda sama ya, dah khatam banyak kali. Tapi little did we know, Nabi SAW telah pun melalui ayat Al-Quran itu sampai dia meninggal. Itu benda pertama kita kena bear in mind kan, dan sematkanlah yang kita nak meninggal dalam keadaan kita terus bersama-sama dengan Al-Quran. Sepatutnya tidak adalah istilah jemu dan sebagainya kan. Jadi dalam ayat ini, dalam surah yang kita baca ni, surah Al-Isra kan, semua tahulah surah Isra ni dia turun pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku di fasa Mekah, yang berlaku pada hujung-hujung fasa Mekah, ataupun dikatakan 3 tahun terakhir sebelum hijrah ke Madinah. Kalau kita bacalah penafsiran atau beberapa penulisan tentang surah Isra ni, dia surah yang banyak menceritakan tentang Al-Quran, cerita tentang mukjizat Al-Quran. Allah SWT nak menceritakan tentang mukjizat Al-Quran melalui surah Isra ni. Dikatakan ini surah paling banyak menyebut perkataan Quran. Tapi tak apa, itu yang sedikit info kan. So kita terus highlight apa yang kita nak bincang pada hari ini kan, iaitu Allah SWT menceritakan tentang hikmah. Kenapa Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit sepanjang riwayat hidup Nabi SAW. Kita terus tengok ayat 106 kan, di mana yang dibaca oleh Uwais tadi. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, firman Allah SWT, wa Qur'anan faraqnahu. Kat sini kata apa ni? Dan Quran itu kan, pertama, faraqnahu ni kami telah pisah-pisahkan, pecah-pecahkan. Faraqah ni dia pecah-pecah kecil kan. Kalau kita panggil apa? Firqah ni lah pecahan-pecahan, kumpulan-kumpulan pecahan. Faraqnahu ni kami telah pun cerakinkan kat dia. Dia punya terjemahan kata apa? Dia kata kami dah turun Al-Quran dengan berdikit-dikit. Okeylah, maksudnya dia tak turun sekaligus, dia telah pun displitkan verse by verses untuk diturunkan. Litaqra'ahu, agar engkau membacakannya kan. Membacakannya kepada kaum kau lah. Of course lah kan. Kepada kaum sampailah kita hari ini kan. Dan Nabi bacakan secara beransur-ansur. Alan nas, pada seluruh manusia. Ala muksin. Muksin ni beransur-ansur lah. Sedikit-sedikit. Dan kami turunkannya secara tanzila, beransur-ansur. Jadi ini dalil menunjukkan Al-Quran telah pun turun secara
sedikit demi sedikit berbanding diturunkan sekaligus. Tak kan? Dia turun sedikit-sedikit. Apakah hikmah Allah SWT menjadikan proses turun Al-Quran tu sedemikian rupa? Kita tengok apa hikmah dia kan. Dan apa benda kita boleh ambil daripada keadaan ini. Sebab dalam situasi kita ni sedikit berbeza. Kita hidup di zaman Al-Quran telah pun complete. Telah pun kita terima sekaligus. Daripada mushaf tu sekaligus kan kita terima. Dia berbeza dengan penerimaan kali pertama oleh Nabi SAW dan para sahabat. Jadi mereka menerimanya sedikit demi sedikit. Allah Ta'ala pecahkan dia, turun sedikit, Nabi baca pada seluruh manusia, ala muksin, kemudian Quran terus turun, nazzalnahu tanzila. Sebelum tengok lebih jauh, pertama benda beza cara kita dengan Nabi berinteraksi ataupun dengan Quran ni ialah bila Quran turun, Allah kata Nabi kena membacakannya kepada manusia kan. Litaqra'ahu 'alan nas. Sebenarnya Nabi tak sempat nak membacakan seluruh manusia, betul tak? Sebab Nabi hanya membacakan dia kepada sebahagian sahabat yang ada zaman Nabi saja. Tetapi Al-Quran itu haknya adalah perlu dibacakan pada seluruh manusia. So secara tak langsung ayat ini memberitahu bahawa selepas Nabi mati, orang yang datang kemudian dia kena meneruskan usaha-usaha membacakan Al-Quran ini kepada An-Nas. An-Nas ni seluruh manusia, tak kira dia beriman atau beriman. So of course lah Nabi tak sempat nak baca ke semua manusia sebab Nabi wafat. Nabi wafat kan. Tapi kerja-kerja itu telah boleh teruskan oleh para sahabat. Itu yang pertama. Yang mana kalau kita ambil ayat ni sebagai ibrah kan, makna kita pun tertakluk kepada tanggungjawab kita kan, nak kena bacakan Al-Quran ni, nak kena sampaikan Al-Quran ni pada manusia lah. Of course lah, sepatutnya rights, hak untuk mendengar Al-Quran ni semua orang. Semua orang berhak mendengar Al-Quran, diberikan pencerahan Al-Quran. Tapi siapa nak cerita kat semua orang kan? So kita pula, kita ada duty untuk ceritakan benda ni kepada semua orang. Cuma kepada siapa yang kita mampulah. Bila semua orang buat kerja tu, dia insyaAllah akan sampai kepada semua orang. Setiap orang ada circle of influence dia tu yang dia perlu menceritakan Al-Quran ni kan kepada orang tu. Maksudnya apa? Dalam konteks kita, mungkin family kita, adik kita, kawan-kawan kita kena menceritakan Al-Quran kepada mereka. Itu yang telah dibuat oleh Nabi. Nabi cerita pada sahabat-sahabat di lingkungan Nabi di Mekah, di Madinah. Kemudian the next generation tu menceritakan pula Al-Quran tu kepada generasi mereka dan seterusnya. Alan nas kan. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua ialah Nabi SAW telah membacakan ayat Al-Quran. Litaqra'ahu tu. Hari ni kita juga telah membacakannya kan. Tapi dia berbeza lah. Kita telah membacakan dia tu literally membaca. Maksudnya apa Kita betul-betul baca dan tutup. Berbeza dengan para sahabat ni dan Nabi, bacaan mereka tu memberi kesan. Kan? Diorang baca dalam keadaan, oh ni arahan, dia ambil arahan. Oh ini doa, dia doa. Ini adalah ancaman, mereka pun menanamkan perasaan takut. Ini adalah nak betulkan cara fikir, mereka betulkan cara fikir. Kita ini kita baca juga. The same Quran kita baca. Sebab tak berubah kan. Tapi kita baca lagu, kita sedar Fatihah sampai An-Nas tutup. Okay, baca balik. Tutup. So, itu benda yang berbeza lah kita dengan para Nabi SAW kan. Iaitu mereka telah membacanya dan arti kata memahami dan beramal dengan apa-apa yang tertulis maktub di Quran, yang daripada Quran. Cuma kita ni sedikit pelik kita baca untuk pahala, bukan untuk tahu apa konten dan untuk respon. Itu benda yang kita nak kena betulkan lah. Sebab kita kata kita nak contoh Nabi tadi kan, sempena kedatangan Maulid Rasul. Itu yang kedua lah, yang Nabi telah bacakan. Kita tengok sedikit kupasan kenapa hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni secara berpingkat-pingkat. Okay. Ini adalah tafsiran Syekh Qutb lah. Sangat menarik sebab Syekh Qutb ni dia cerita dalam konteks yang hidup lah ayat Al-Quran ni. So bakal baca sikit kan. Kita baca sama lah. Dia kata kat sini, Al-Quran ni datang. Boleh ke semua? Okey lagi ya? Ke dah bosan dah? Dekat sana Amar dengan siapa tu? Fahim pakai laptop ke pakai phone? Hello. Pakai laptop. Nampaklah kan. Sebab kalau siapa-siapa yang pakai phone sesi online ni mungkin tak nampaklah screen yang share ni kan. Kurang jelas lah kot. Kalau pakai phone okey. Nampak Wise? Nampak.
Baik. Okey, nampak tak apa. Dia kata, Al-Quran datang untuk mendidik umat dan menegakkan sistem hidup. Dia kata, datang untuk mendidik umat dan nak tegakkan sistem hidup kan. Kemudian umat inilah yang akan membawa Al-Quran ke merata pelosok bumi timur dan barat. Sebab Allah kata Quran ini untuk manusia semuanya kan. Jadi bila Quran diterima oleh the first generation tu, para sahabat, Nabi dan para sahabat, didik mereka dan telah menegakkan sistem hidup dalam kehidupan mereka, mereka itulah akan bawa Quran ini ke merata pelosok bumi dan timur dan barat. Timur dan barat. Daripada Mekah tu mereka telah sebarkan Al-Quran itu ke belahan dunia lain. So itulah misi yang telah pun ditanam oleh Nabi dan diri para sahabat. Mereka tak baca Al-Quran sekadar bacaan untuk dapatkan pahala seperti mana majoriti umat Islam di Malaysia baca pada bulan Ramadan. Baca berkali-kali tapi tak bergerak pun kan, duduk kat masjid baca. Kalau kita baca seperti sahabat, sepatutnya kita telah bergerak, betul tak? Kita pergi timur, pergi barat, kita pergi tempat-tempat lain, tempat-tempat yang Al-Quran belum sampai kepada mereka. Mungkin kita kata, buat apa nak pergi? Semua tempat dah sampai Al-Quran. Tak. Bukanlah masuk sampai itulah Al-Quran dicetak, tapi kefahaman tu sampai. Kan? Mungkin kefahaman Quran tak sampai kat sekolah-sekolah. Ramai lagi orang yang tak boleh baca Quran ataupun tak tahu nak macam nak implement ayat Quran tu dalam kehidupan mereka. So sahabat-sahabat telah membawa Al-Quran kepada timur dan barat. Mereka pergi ke sana dan mengajar sistem ini kepada seluruh manusia mengikut metodologi yang sempurna dan padu. Justru itulah Al-Quran diturunkan berdikit-dikit mengikut keperluan. So ni kan, sebab itulah Al-Quran turun sedikit-sedikit. Supaya apa? Dia turun mengikut keperluan umat muslimin yang realistik. Masya Allah kan, realistik dan mengikut keadaan-keadaan yang wujud dan tempoh didikan yang pertama. Jadi ni hikmah kenapa itu sikit-sikit. Supaya berlaku peristiwa turun Al-Quran, berlaku peristiwa turun Al-Quran. So that sahabat-sahabat sangat merasakan Al-Quran sangatlah praktikal. Praktikal maksudnya dia function sebagai buku manual. Sebab mereka ada isu je, mereka ada jawapan Al-Quran. Tapi kita ini suka sikit kan, kita tak rasa macam tu. Sedangkan Al-Quran boleh nak menjawab soalan-soalan kita. Tapi sebab kita tak ada orang kot, ataupun mungkinlah kelemahan kita ni, kita tak diwariskan seperti itulah kan. Al-Quran telah tidak diwariskan seperti itu kepada kita. Ayah kita ajar Quran baca, habis kan. Tak apalah, itu adalah kelemahan-kelemahan yang lepas. Sekarang kita kena baiki kan, iaitu menggunakan Al-Quran tu untuk hidup tu. Hidup tu guna Al-Quran. Dan bila ada isu, masalah, kita read Al-Quran, boleh kita dapat rasakan Al-Quran satu benda yang realistik, yang satu mukjizat yang realistik. Kata lagi, proses pendidikan itu telah berlangsung dalam waktu yang lama. Itu 23 tahun lah. Dan dengan ujian-ujian amali dalam waktu yang lama. Al-Quran diturun untuk membentuk satu sistem hidup yang amali, praktikal, yang dilaksanakan sebabak demi sebabak di peringkat penyediaan. Ia bukan suatu kefahaman secara teori, ini penting kan, dan bukan perlu satu gagasan abstrak yang dikemukakan untuk tujuan tetapan dan mendapat kenikmatan mental. Masya Allah kan. Syekh Qutb ni sedang nak ni lah, nak menegur sebenarnya secara langsung. Sebab ramai orang membaca Al-Quran sebagai kitab-kitab teori kan. Oh ni tentang ni, ataupun baca Quran sebab nak dapatkan kenikmatan mental. Maknanya kita rasa wow, ayat ni wow lah. Kita rasa bila kita tadabbur bahasanya, aspek ni, kita rasa mind blown. Kan? Dia memberi kenikmatan pada pemikiran kita. Kan? Kita rasa ayat ni macam, ayat tu kita kupas kan. Penggunaan min pun dah begitu teliti kan. Min tahti, min tajri, ada yang tajri, ada yang min kan, yang adik share tu. So kadang-kadang benda tu dia macam memberi kepuasan mental. Maksudnya apa? Kita punya pemikiran, kita rasa shock kaji Quran. Tapi bukan itu cara sahabat mengambil Al-Quran. Mereka tak kaji untuk mendapatkan, bukan salah bagus kita kajian tu, tapi dia kena go beyond that kan. Kajian-kajian tu lah kajian-kajian tentang mukjizat. Cuma para sahabat telah terima Al-Quran sebagai satu buku panduan lah, yang praktikal. Dia kata lagi, itulah hikmah Al-Quran diturunkan beransur-ansur. Bukan diturunkan sebuah kitab sekaligus dari kitab pertama lagi. Atas konsep inilah Al-Quran. Konsep apa? Konsep turun beransur-ansur ni, Al-Quran telah diterima oleh generasi Muslim pertama. Mereka telah menerimanya sebagai suatu bimbingan yang dilaksanakan dalam realiti kehidupan. Setiap kali mereka menerima satu arahan dan larangan darinya atau menerima satu peraturan adab sila atau kewajipan yang difadukan ke atas mereka, mereka tidak menerima Al-Quran sebagai bahan kenikmatan akliyah, Masya Allah atau kenikmatan kejiwaan.
sebagaimana mereka menerima sajak-sajak dan karya-karya sastera. Masya-Allah kan. So ini pun benda berlaku kan. Satu lah, kita terima Al-Quran sebagai kita rasa apa? Nikmat akliyah tu, nikmat pemikiran. Nikmatnya kaji apa? Aspek ketelitian bahasa, aspek dia punya keserasian ayat, aspek rimanya kan. Ataupun kita menikmati Al-Quran dari segi kejiwaan. Kita dengar, oh Syekh ni baca nangis-nangis kita. Itu kejiwaan kan? Tak benda tu. Tak salah. Tapi dia macam very little part of Quran kan. Sebab kita ambil sebagai tools untuk just merawat jiwa kita kan. Sedangkan dia ada satu benda besar lah. Nak ajak kita ni bangunkan sistem Islam. Perangi tauhid, ajak orang sembah kepada Allah Ta'ala kan. Jauhi zina, jauhi itu. Kalau kita limit ke Al-Quran sekadar untuk bacaan kat rumah kan. Contoh kita mainkan sikit. Lepas tu play, share ni kan. Kita dapatlah kenikmatan jiwa tu tapi sahabat-sahabat tak terima macam tu kan. Mungkin sebab inilah orang Arab. Diorang tak menang lah pertandingan apa? Tilawatul Quran kan. Kalau kita buat tilawah, siapa-siapa follow pertandingan tilawatul Quran antarabangsa, selalunya yang menang ni orang Malaysia, orang Indo, orang Thailand yang pandai melagukan Al-Quran tu. Tapi orang Arab ni dia tak pandai lagukan Al-Quran sebab mereka faham. Bagi mereka suka nak melakukan ayat-ayat tu kan sebab ni macam nak lagu macam ni kan ayat perintah. Tapi kita yang tak faham ni, kita lagu dengan best lah. Sebab kita tak faham kan, so kita lagu je ayat tu. Itulah jadi apa jadi kitab bacaan lah. Yang tak salah tapi tak sampailah kepada tujuan asal dia kan. So mereka tak terima sebagai bahan kenikmatan akliyah atau kenikmatan kejiwaan sebagaimana mereka terima sajak-sajak dan karya-karya sastera. Kalau orang dengar sajak kan, memang kenapa kita dengar sajak sebenarnya? Kita nak dengar ni kan, dia punya keindahan kan, sajak kan. Rima dia, gaya bahasa dia, itu kita kata, uish, best lah sajak ni. Kalau kita dengar sajak apa, sajak Samad Said. Uish, bahasa dia tu menusuk. Maknanya kita sedang asyik aspek kejiwaan, perasaan dan sajak. Tetapi dengan Al-Quran, kita tak ada buat macam tu. Kalau kita asyik sebabkan rima, lagu, dia tidak mencapai hasrat Al-Quran turun kerana dia telah pun diturun untuk membimbing Nabi dan para sahabat. So mereka ni bukan terima sebagai hiburan penghibur lara seperti mana mereka membaca cerita-cerita dongeng. Tapi apa? Mereka mencorakkan kehidupan. Dan mereka mencorakkan kehidupan. Kalau kita boleh highlight lah berapa benda kan. Pertama sekali, corakkan kehidupan kan. Mencorakkan apa ni? Kehidupan seharian mereka dengan Al-Quran. Masya Allah kan. Itu yang pertama. Mereka mencorakkan perasaan-perasaan hati nurani mereka dengan Al-Quran. Mereka mencorakkan tingkah laku mereka kan. Sulukiyah dengan Al-Quran. Kegiatan hidup dengan Al-Quran. Rumah tangga mereka dengan Al-Quran. Justru itu Al-Quran merupakan satu-satunya cara hidup mereka di mana mereka membuang cara hidup yang lain yang diwarisi di mereka atau cara hidup yang diketahui dan diamalkan mereka sebelum kedatangan Al-Quran kepada mereka. Jadi itu sahabat buat kan. Mereka ambil Al-Quran untuk corakkan pemikiran, corakkan perasaan, bukan layan perasaan tapi corakkan perasaan. Contohnya apa? Contohnya kita ada perasaan marah kan. Macam mana kita nak urus perasaan marah kita? So Quran ajar cara macam mana kan. Pada tempat mana kita boleh marah, pada tempat mana kita tak marah. So macam tu mereka mencorakkan perasaan. Kita ada perasaan cinta kan. Mungkin sebelum ni kita suka kat orang perempuan lah. Kita pun layan perasaan kita kan. Kita pun melampiaskan perasaan cinta tu mengikut kita punya keinginan lah. Tapi Quran datang, tak boleh ni. Jauhi zina, dudukkan pandangan. Mampu tak kita corakkan perasaan kita seperti mana Quran punya saranan? Ada tak lepas kita belajar Quran, kita memang tak tengok perempuan. Kita memang tundukkan pandangan. Kita ada kontak direct dengan perempuan atas sebab-sebab yang tak perlu kan. Kita memang ada membina hubungan yang merangsang pula benda-benda macam tu dengan perempuan. Kalau kita tak buat benda tu, maksudnya kita belum lagi mencorakkan perasaan kita dengan Al-Quran. Seperti mana para sahabat telah mencorakkan perasaan-perasaan mereka dengan Al-Quran. Sebelum tu lain perasaan mereka, selepas datang Al-Quran, lain perasaan mereka kan. Mereka ni suka gaduh kan, tahu kan. Marah-marah, itu perasaan kan, marah ni perasaan. Tapi datang Quran mereka jadi dicorakkan Al-Quran. Satu kisah menarik lah nak share sebelum kita tangguhlah sedikit sesi ni kan. Cerita tentang, mungkin pernah cerita sebelum ni. Dengar kan, macam pernah cerita lah, tak pasti. Sahabiah nama dia Khansa. Khansa ni dia seorang penyair sebelum dia masuk Islam dan dia memang penyair lah di zaman Nabi SAW. Jadi waktu dia jahiliah, sebelum dia masuk Islam, dia ada seorang abang yang sangat sayang kan.
dan ditakdirkan abang dia meninggal dunia. Bila abang dia meninggal dunia, dia telah mengarang satu syair yang dikatakan itu syair paling sedih, menggambarkan perasaan sedih kehilangan seseorang. Syair yang dikarang oleh Khansa. Okey. Sebab apa dia karang syair ni? Kerana sedih kehilangan abang dia. Okey. Tetapi ditakdirkan Allah SWT, after some time, dia masuk Islam. Jelas ke cerita dia? Boleh follow sekarang? Okey. Dia masuk Islam, berlakulah siri-siri peperangan. Satu perangan itu, Khansa ni, dia ada beberapa anak lelaki kan. Adakah 3 ke 4, tak ingatlah, tapi kita kata 3 orang kan, 3 orang lelaki yang dia menyuruh anak lelaki dia menyertai peperangan tersebut. Okey. Pada malam perangan, Khansa telah pergi ke kemah anak dia dan membacakan beberapa syair untuk menyemangati anak dia kan, supaya bersemangat, supaya tidak lari dalam medan peperangan esok harinya. Kalau kita ambil secara logik kan, orang perempuan, mana yang lebih disayang? Abang ke anak dia? Anak kan? Bukan perempuannya kita pun kita rasa macam tu kan. Kita sekarang kita ada anak, kita tak rasa lagi lah. Tapi bila kita ada anak, kita rasa anak kita lebih sayang berbanding abang kita. So kalau kita fikir logik tak ada konsep kan, macam mana dulu bila abang dia meninggal, dia sangat sedih sampai dia tulis syair menceritakan kesedihan dia. Tapi bila masuk Islam, dia siap tulis syair suruh anak dia pergi berperang sampai syahid. Jangan balik ke belakang, Masya Allah. Nampak tak perasaan sayang dia tu telah pun dicorakkan Al-Quran. Kan? Sebab kalau anak dia syahid dalam peperangan pun, dia tak rugi kan. Bahkan mereka masuk syurga dan boleh bertemu kat syurga. Subhanallah. Nak cerita ini bagaimana kesan lah Quran mencorak perasaan dalam diri para sahabat. Mencorak tingkah laku mereka, mencorak kegiatan hidup mereka, mencorak rumah tangga mereka kan. Bila berlaku isu Khawlah binti Sa'labah, yang seorang sahabiah juga yang lain kan, dia bergaduh dengan suami dia, Aus bin Samit. Suami dia telah menzihar Khawlah. Isu rumah tangga. Gaduh, zihar. Khawlah pergi jumpa Nabi untuk tanya Nabi apa jawapan Al-Quran kepada isu rumah tangga dia. Masya Allah. Kesediaan untuk menguruskan isu rumah tangga pun mereka nak dengar daripada Al-Quran. Sebab Quran boleh bagi jawapan tu. Itu adalah cara bagaimana Nabi telah mendidik para sahabat lah. Hikmahnya apa? Bila Quran tu turun sedikit-sedikit, berlaku peristiwa mereka ambil, berlaku peristiwa mereka ambil. So itulah sedikit kan cerita tentang bagaimana Al-Quran telah pun turun sepanjang sirah Nabi SAW, membantu Nabi mentarbiah para sahabat lah. Sekarang ni challenge bagi kita kan. Sebab Quran dah complete, macam mana kita nak mengulangi proses tu. Apa yang kita buat sekarang ni kita sort of nak tiru betul kan. Iaitu kita belajar Quran sikit-sikit, kita cuba relatekan dengan apa berlaku dalam kehidupan kita. Tapi tak cukup lah apa kita buat sekarang ni. Memang memerlukan kita punya masing-masing berusaha kaji Quran kan, fahamkan online tentang Quran. Sebab kita jumpa mungkin sikit je kan, sejam seminggu, 2 jam seminggu. Tetapi hopefully dengan sesi mingguan ni kita dapatlah semangat tu dan spark tu lah untuk kita terus mencari solusi, betul-betul kita melebur kan. Melebur ni apa yang kita jive diri kita dalam Al-Quran kan. Dari segi kita punya tingkah laku, kita kan check hari-hari kan. Kita punya ibadah kita ni insyaAllah, of course lah ibadah Quran lah. Sebab kita ambil ibadah dari Quran je. Tapi aspek lain tu, tingkah laku kita, akhlak kita kan, cara kita urus perasaan, cara kita selesaikan masalah dengan kawan, masalah dengan lecturer, ada tak kita ambil dari Quran? Cara kita buat decision kan, nak beli phone ke, nak beli kereta ke nanti, in fact nak beli baju ke, nak semua aspek sebenarnya kita boleh ambil neraca pertimbangan daripada Al-Quran. So Allah Alam, tu lah sedikit kan sesi ataupun kita ambil lah sedikit kita kata tadabbur daripada Al-Quran lah sempena kedatangan bulan Maulid Rasul kali inilah, insyaAllah. Sebelum kita sambung pada slot lain lah, ada tak siapa nak tambah atau nak share? Tanya ke?
Dekat mana tu? Fahim gambar tu dekat mana? Pondok ke surau tu? Kat masjid. Masjid. Oh, dia bergema-gema. Tak tahulah, semua orang kita okey kan? Akrami apa khabar Akrami? Alhamdulillah sihat. Semalam jumpa Azra di datang rumah lah. Datang rumah. Itulah. Tak tiba-tiba je Azra dia balik kampung kot kan. Jauh dia pergi apa? Pusing-pusing Perak. Tapi Akrami lah gambar tu nampak ni lah. Macam melebar je. Orang duduk rumah biasa. Kejut dia datang kan. Ya. Tapi dia contact lah sebelum tu kan. Tak kontak. Tiba-tiba ada kat rumah. Kat Oh, depan ya? rumah. Macam dia tahu rumah tu? Sebab alamat pernah bagi tu kan. Ikut. Tu pelik juga. Sebab kalau ingatkan dulu kan abang pernah collect alamat semua orang kan dengan isi Google Form tu. Mungkin kat situ kot dia refer. Bagus juga ada alamat tu, boleh buat apa? Lawatan mengejut. Okay, tak apa. Kita nak sambung sikit lah sedikit sesi tilawah kita lah pada pagi ini kan tentang bagaimana Al-Quran telah turun sepanjang sirah Nabi dan para sahabat Nabi ni telah mengambil Al-Quran lebih daripada sekadar bacaan yang boleh menenangkan jiwa, yang berpahala. Dia beyond that lah kan. Iaitu mereka betul-betul mengubah perasaan, tingkah laku dengan Al-Quran. So kalau kita kata nak contoh Nabi dalam mengambil spirit Muhammad Rasul ni, itulah benda yang mungkin kita kena beri keutamaan lah di samping perkara-perkara yang lain. InsyaAllah kita nak sambung lagi sikit Sambung apa Kita nak sambung kita punya ni kot. Hadis sikit Kalau masih ingat last week kita discuss hadis yang ke-8. Tapi belum habis kan? Tengok hadis tu seperti selalulah. First part hari tu pada minggu lepas, hadis ke-8. Tak tahu adakah semua orang masih lagi ingat ke the lost street sikit hadis ni kan. Sebab hari tu macam keadaan hari tu macam kurang proper lah. Mungkin kita tengok balik hadis ni hadis ke-8. Sebelum tu lah kita minta siapa-siapa nak tolong recap hadis ke-7 yang kita bincang way before that. Ataupun seorang-seorang, setiap orang boleh bagi lah sikit-sikit poin-poin yang dia ingat. Hadis 7. Ada ke? Betul. Okay. Baik. Jazakallah khair. Lagi siapa nak share lagi selain perimbulan? Jis dia lah yang kita kongsi hari tu. Betul. Ataupun mungkin sebenarnya sejauh mana dia faham agama, dia balik sebab kefahaman dia tentang agama tu lah menentukan sejauh mana dia ingin pada nasihat tu. Okay. Sebab nasihat tu betul iratul khair dan juga melunaskan hak-hak kan. Ada terbaca lah sebenarnya nasihat yang Melayu faham tu apa dalam bahasa Arabik dia.
advice yang kita faham ni, nasihat kan, apa in Arabic dia apa sebenarnya? Oh, boleh jadilah kan. Tapi antaralah perkataan yang dekat lah dengan nasihat yang Arab, nasihat yang Melayu faham tu, yang mungkin dekat dalam bahasa Arab dia adalah mau'izah kan. Sebab tu dia panggil mau'izah hasanah. Mau'izah ni macam nasihat lah sebenarnya. Advice tu. So lah Melayu ni dia confuse lah nak memahami berapa term-term Al-Quran sebab bila terjemah dia jadi lain sikit lah. Sebab tu kita perlu tengok istilah-istilah ni perlu dilihat kembali dalam konteks asal ni, bahasa asal dia. Macam itu adalah Imran tanya tentang apa kan dekat PM tepi tu. Contohnya perkataan adil kan. Ni just sembang tepi lah. Adil ni adil lah. Yang kita faham adil ni apa? Adil tak zalim kan. Maksudnya meletakkan satu pada tempatnya lah adil. Tapi in fact dalam Islam pun, dalam ilmu Islam, ulumul syariat adil ni satu istilah yang berbeza-beza difahami mengikut konteks ilmu apa. Dalam ilmu hadis, adil tu lain. Dalam ilmu fiqh, adil tu tak menipu, kan? Dia tidak melakukan dosa besar, dia kata saksi adil. Tapi dari aspek hadis lagi teliti. Seorang rijal hadis yang adil tu, yang ingatan dia macam ni, dia ni tak cenderung macam ni, detail lagi lah dia punya kriteria adil. So kadang benda tu dia macam itulah. Maksudnya setiap istilah-istilah Islam ni dia kena diterangkan dan difahamkan dalam konteks yang tertentu lah. Maksudnya setiap perbincangan tu dia ada konteks dia dan dia adalah tafsiran dia kan. Tapi tak apa. Jazakallah khair siapa yang share tadi, Akami dan Imran tentang nasihat. Kita discuss juga lah pada minggu lepas kan sikit tentang beberapa adab untuk kita bernasihat kan. Antaranya kita tak memberi nasihat seterbuka, tertutup. Kita bernasihat bukan nak menunjuk kita ni baik, tapi untuk membetulkan keadaan kan. Dan juga kita yang bernasihat tidak boleh merasakan orang itu teruk dan kita baik. Satu, tidak menunjuk kita baik dan kita tak ada perasaan yang kita ni baik. Dan orang yang terima nasihat juga, dia tidak boleh merasakan orang yang sedang nasihat dia tu sedang nak menjatuhkan dia kan. Ataupun dia ada dendam kan. Ini benda yang susah sebab kita tak praktis benda ni. Sebab kita ada perasaan tu. Kita rasa dia nanti kan dia kata apa pula kan. Nanti renggang hubungan lah. Padahal benda tu kita perlu nasihat, cuma kita takut nasihat kita tu merenggangkan bahasa dia, merenggangkan hubungan, meretakkan hubungan dengan kita ni. Padahal hak ukhuwah tu antaranya memberi nasihat kan, antaranya lah. Sebab bila seorang tu datang kepada kita untuk memberi nasihat, kita kena berikan nasihat pada dia. Betul tak ada hadis kan? Kalau somebody, kita punya kenalan kita, saudara kita datang kepada kita, minta kita beri nasihat, maka menjadi hak dia ke atas kita untuk kita berikan nasihat kepada dia. Hadis ni lah, hadis yang mana hadis lain nanti kita akan cerita nanti. Seorang sahabat jumpa Nabi, dia kata ausi ni kan, ausi ni, berikan aku nasihat. Nabi pun jawablah kepada dia kan, la taghdab. Itu hadis lain lah. Ceritanya nasihat ni perlu dibudayakan lah dengan baik. Benda tu menghilang. Bila orang hilang nasihat ni, budaya nasihati ni, orang buat salah, dia rasa okey sebab dia tak pernah dinasihati. Kan? Contohnya, kita nampak lah kawan-kawan kita lah, katalah Imran dekat college kan. Ada, katalah Aiman dulu rajin pergi masjid. Tiba-tiba dah tak solat masjid kan, solat kat bilik. So makin lama solat lambat. Ni contoh je Lepas tu Imran pun biar je sebab macam, biarlah dia dengan dia kan. Itu urusan dengan Tuhan dia. Allah kan. Lepas tu, tak ada nasihat-nasihati, so benda tu kebarutan. Jadi, faham tak? Dia tak adalah usaha perbaikan sebab kita pun tak nak bernasihat. Sebab tu kita kena hidupkanlah budaya, kita punya tanasuh. Tanasuh ni budaya saling menasihati. Itu hadis yang ke-7. Alhamdulillah. So pada malam ini, pada pagi ini, kita akan tengok hadis yang ke-8. Kita dah baca hadis ni pada minggu lepas. Itu sikit lagi lah kita recap kan. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabu 'ala Allah ta'ala.
Iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia kan. So ada beberapa word yang kita nak kena highlight kat sini lah. Yang rasa penting untuk kita tahu dia punya wording ni. Yang pertama adalah umirtu umirtu, iaitu Nabi telah pun diberikan amara. Amara ni urusan, perintah oleh Allah SWT. Allah SWT ni cuba cari ayat Quran surah Al-A'raf yang berbunyi ala lahul khalq wal amru. Lahul khalqu wal amru. Siapa boleh cari nanti share ayat berapa? Kita cari sekejap. Muka surat 168 kot. Letak surah Al-A'raf. Lahul khalqu wal amru. Ayat yang berapa? Kita minta yang Imran bacakan full ayat tu. Jazakallahu khair. Sangat bagus ayat ni kan. Ayat ni cerita tentang Allah SWT ni sebagai Rabb yang menciptakan kan samawati wal ard, di langit dan bumi. Dia adalah Rabb yang menciptakan, dan dia juga baginya adalah baginya lahul khalqu wal amru. Pada frasa tu Allah kata baginya lah al khalqu, penciptaan, dan juga yang menentukan urusan-urusan. Jadi manusia ni, kita semua termasuk daripada penciptaan Allah SWT lah. Kan? Allah, dia ni yang mencipta dan menetapkan urusannya. Tetapkan urusan. Yang berlaku dekat dunia hari ni ialah orang, kalau konteks Nabi dulu, orang-orang Quraisy mereka acknowledge Allah sebagai sang pencipta kan, Rabb, tetapi urusan hidup mereka tu mereka tak diberikan kepada Allah Ta'ala. Dia tak terima konteks ala lahul khalqu wal amru tu. Al khalqu mereka acknowledge Allah Ta'ala, tapi bila datang urusan kehidupan mereka nak decide sendiri kan. Dan benda tu bukan berlaku kat mereka je. Hari ni pun berlaku sama kan. Kita pun semua orang akan tanya, siapa buat ni? Allah. Sebab kita ajar kecil kan. Ni Allah buat, adik-adik baby pun dah start diajar kan, budak sekarang kan. Tahu ni Allah, ni Allah. Tapi bila datang urusan al-amru, kehidupan ke, decision making ke, peraturan ke, undang-undang ke, tidak diberikan kepada Allah SWT. Sedangkan hak Allah kan, hak dia menciptakan dan hak dia adalah untuk meletakkan urusan. Jadi hadis ni penting kan, sebab Nabi mengajar kita bahawa Nabi ni dia terima urusan daripada Allah SWT. Umirtu, itu perkara yang pertama lah. Maksudnya setiap orang mukmin kena bersedia dan menanti-nanti untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sampai Nabi membuat pengumuman, aku telah diperintahkan oleh Allah SWT. Walaupun benda itu sukar ataupun macam ekstrim kan hadis ni kan. Sebab Nabi kata apa? Uqatilan nas, masya-Allah. Allah suruh dia bunuh. Bunyi macam berat aja. Tapi sebab itu adalah arahan dari Allah Ta'ala, mesti ada hikmah dia dan mesti kena buat kan, walaupun benda itu berat. Datang daripada Allah SWT. Okay, tak apa. Istilah yang kita nak tengok hari ni adalah umirtu, satu. Kemudian, simple kan. Mungkin nak kena revise balik apa maksud ilaha. Maksudnya Nabi kenalah memerangi manusia sehinggalah mereka ni bersyahadah bahawa tidak ada ilah melainkan Allah Ta'ala dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Apabila faiza fa'alu zalika asamu. Dia pun kita tengok kan. Asamu ni kita tengok itu kan. Dia macam usmah ni adalah berlindunglah. Nabi disebut sebagai maksum.
Maksum ni terpelihara. Asamu ni terpelihara jugalah. Maksum ni yang terpelihara kan. Bila seorang Muslim tu atau seorang individu tu dia buat apa? Dia syahadah, dia solat, dia bayar zakat, maka kita kena memelihara dia punya apa? Darah dia dan juga harta dia. Itu kehormatan bagi seorang Islam kan. Tidak ada seorang pun berhak mengganggu darah dan juga harta seorang yang telah pun solat, yang telah pun berzakat dan telah pun bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan yang sama melainkan Allah dan Nabi itu sebagai pesuruh Allah SWT. Sebenarnya hadis nak cerita tentang kita kena protect sang Muslim. Melainkan ada keadaan illa bihaqi Islam. Ada keadaan dimak ni boleh terjejas dengan hak Islam. Hak-hak Islam. Contohnya apa? Sepatutnya bila seorang tu dah syahadah, satu, solat 2 dan zakat 3, sepatutnya kita dah pelihara ni harta dan darah mereka kan. Tetapi ada keadaan kita boleh mengambil nyawa mereka dan harta mereka dengan hak Islam. Contohnya ialah bila mereka membunuh. Mereka membunuh, kita boleh kan adakan hukuman qisas, bunuh balik ke atas mereka. So walaupun mereka tu orang yang solat, mereka tu bayar zakat, mereka tu bersyahadah, tapi kerana mereka membunuh, bolehlah kita balas balik dengan darah atas kesalahan membunuh itu. Reasonnya apa? Bihaqi Islam. Okay, faham ke saya punya perbincangan kat sini? Ke tinggi sangat? Simple kan? Maksud ada keadaan betul boleh berlaku. Okay. Dan part terakhir hadis kata wahisabuhum, dan hisab mereka, perhitungan mereka itu ala Allah Ta'ala. Pentinglah ayat ni kan. Iaitu bahawa kita tak mengenal apa niat mereka ni. Apa niat mereka solat, apa niat mereka syahadah. Adakah mereka sengaja bersyahadah untuk selamatkan harta mereka ataupun nyawa mereka? Tak ada, kita tak nilai itu. Apa motif mereka bersyahadah kita tak nilai. Kita hanya menilai mereka telah bersyahadah, maka mereka terpelihara. Apa yang terpukul hati mereka tu bukan kerja kita kan. Itulah kerja Allah SWT. Pernah dengar satu cerita, nanti cari ayat Quran juga ni, ayat Quran. Tapi cerita tu lah cerita sahabat yang nama dia Usamah bin Zaid. Tak pasti ayat berapa, tapi saya ingat abang surah Al-Baqarah atau surah Nisa kan. Yang apa cerita dia? Dia pergi perang. Dia orang musuh tu kafir lah kan. Ketika Usamah nak bunuh musuh tu mengucap syahadah. Lepas Usamah bunuh juga dia. Kemudian perkara ini telah pun diceritakan kepada Nabi selepas perang, cerita kat Nabi lah. Sekarang Nabi tanya, kenapa engkau terus membunuh dia kan? Sebab dia dah syahadah tu. Dia dah bagi salam pada engkau. Usamah kata, dia sebenarnya Nabi sengaja je bersyahadah sebab nak protect diri dia. Itu jawapan Usamah. Nabi tanya Usamah, apakah engkau telah membelah dadanya? Sebab Usamah telah membuat sangkaan ke atas lelaki itu. Sedangkan kita tidak boleh membuat sangkaan. Kita kena terima je secara zahirnya apa dia buat kan. Sebab wahisabuhum ala Allah Ta'ala. Jadi kalau kawan-kawan kita yang dia dah bagi alasan kan, kita kena terima je sebenarnya kan. Katalah, kenapa UAS tak datang lah kau? Saya demam lah bang. Lepas tu ada orang cakap, uish UAS saja. Tu bagi alasan tu, padahal tak demam pun. Tak apalah, UAS kata demam lah. Dia menghisap tu, dia tipu ke tak tipu ke, dia dengan Allah Ta'ala kan. Ataupun Fahim tak datang kelas. Tu lecturer cakap, Fahim kenapa tak datang kelas? Fahim cakap lah, semalam saya kiam mulai, saya contoh kan. Lepas tu cikgu tu dia sepatutnya diterima lah keadaan tu. Sebab perhitungan dalaman itu, dia tipu ke tak tipu ke, niat dia apa tu, terletak pada Allah SWT. Okay, tu cerita Usamah. Dia ada surah tu, surah apa tah? Cuba carilah ayat berapa yang pesan tabiat dia tu. Dia ada bunyi perkataan salam lah, ada perkataan salam. Apakah pantas engkau membunuh seorang yang telah pun menyampaikan salam padahal engkau pun sebelum ini seperti mereka. Tentu kot ayat dia bunyi. Kalau jumpa nanti boleh beritahu. So kita tengok hadis ni tadi kita stop kan satu umir tu yang kedua nak tengok kata ilah kan. Tak apalah, kita tengok kali lah tadi kan, mungkin panjang pula cerita dia. So itulah sedikit tentang hadis ini yang hak-hak Muslim kena dipelihara bila mereka telah pun melaksanakan 3 benda tu. Okay, kita terus tengok apa ibrah kita nak ambil hadis ni .
Okay, tengok fiqh beberapa pelajaran tarbawi dan juga pelajaran dakwi kan. Pertama sekali kata penulis ni, dia kata satu dua samalah. Dia kata poin kat sini apa? Mukmin mukmin kan sentiasa melaksanakan arahan Allah Taala dan merasai pada pelaksanaan itu ada kebaikan yang mungkin tak dapat lihatnya. Oleh itu arahan umir tu adalah besar bagi mukmin dan ia patut terus dilaksanakan bila keadaan mengizinkan tanpa banyak bertanya dan berusaha jawab dengan cerewet. Jadi kembali pada kata umir tu. Sebab bila Allah Taala perintahkan satu benda tu kan, bagi seorang mukmin, walaupun pada pandangan dia macam, kenapa ni kena bunuh kan? Tak, sebab kalau itu datang daripada Allah SWT, maka pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya walaupun tak terlihat pada kita. Sebab Allah Ta'ala mustahil menyuruh kita membuat satu benda yang zalim, kejam. Kata Allah Ta'ala suruh kita ni apa? Berpuasa kan? Kenapa puasa? Nak kena latihan apa? Nanti kan perut meroyan dan sebagainya kan? Tak, kalau itulah perintah Allah, kita kena yakin bahawa adalah kebaikan kan. Yang pertama lah tentang kita belajar daripada perkataan umir tu. So dia kata kat sini, peperangan dan serangan adalah perkara yang perlu tanam dalam benak pemikiran Muslim sejak kecil lagi, ketika yang besar dewasa atau ketika mereka mempelajari Islam. InsyaAllah kan. Tengok apa ni sebenarnya. Ia bukan sesuatu yang asal, tapi ia biasanya sesuatu yang tak dapat ditolak pasti akan berlaku dalam hidup ini ketika kita ingin memastikan kalimah Allah tersebar dalam terlaksana di bumi. Maksudnya apa? Poin kedua ni adalah tentang menanam dalam kepala kita kesediaan kita menerima adanya peperangan dan perlunya peperangan bila keadaannya tiba kan. Sebab ada keadaan kutiba alaikumul qital ataupun banyak ayat Quran menyebut apa? Qatilan nas Qatilan nas ke ayat dia? Macam bunyi hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kullu lillah. Kan ayat dia? Cuba cari ayat dia. Ni ayat ni Al-Baqarah 193 dan Al-Baqarah dan Al-Anfal 39. Macam ayat dia? Qatilan nas ke? Apa depan dia tu? Uktulu ke apa ya? Tak ingat ayat dia, channel starting dia. Masya Allah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kullu lillah. Iaitu Allah Taala telah mempersiapkan dalam pemikiran sahabat qatiluhum dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah pada agama ni dan seluruh agama itu wa yakuna ad-din kullu lillah. Maknanya ada keadaan-keadaan kalau kita perlu memerangi mereka, maka kita berperang mereka. Kita tak boleh nak ambil stand selepasnya masa ni kita kena berdamai baik. Tak payahlah buat benda serang-serang kan. Tak. Islam tu sepatutnya menguasai. So Nabi kata, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia kan. Yang tak buatlah 3 benda tadi. Yang keempat kat sini kata, tujuan hidup Muslim dapat didasari dengan jelas dalam hadis ini. Mereka bertanggungjawab memastikan bahawa dunia telah sampai ke Islam. Tidak boleh ada manusia yang tidak pernah mendengar Islam atau kebaikan ajarannya seperti sekarang. Alat media dan perhubungan telah wujud, namun masih banyak manusia di ceruk Amazon, Afrika, Asia, Amerika, Australia dan pulau-pulau yang belum mendengar Islam. Masya Allah kan. Maksudnya bila kita kena apa? Umirtu an uqatilan nas kan. Maksudnya an-nas tu semualah. So Nabi kena berusaha menyampaikan syahadah tu, menyuruh orang solat berzakat tu kepada seluruh manusia. Itu konteks Nabi. Sekarang sama konteks kita kan. Kalau ada kawan-kawan yang tak solat, yang tak menyempurnakan Islam dia tu, maka satu kerja kita kena memerangi mereka. Bukan kita kena perang mereka tu, kita kena faham perang tau. Perang kat sini adalah dalam konteks kita adalah bersungguh-sungguh, seolah macam kita perang. Bersungguh-sungguh nak sampai ke Islam. Tapi kalau konteks pemimpin, mungkin dia kena perang lah kan. Kalau dia pemimpin ada kuasa yang perlu menggunakan kekuasaan, dia boleh guna kekuasaan. Kita tak ada kekuasaan sebab kita bukan pemimpin. Tapi kita mencuba bersungguh-sungguh sampai dia tu solat kan, sampai dia tu menggunakan hak sebagai seorang Islam. Itulah tanggungjawab seorang Muslim lah. Kita pun kat sini tujuan hidup kan. Yang kita kata ibadah khalifah tu, 2 benda tu kat sini kan. Tujuan hidup Muslim dapat jasad dengan jelas hadis ni. Dia kata lagi yang kelima poin, tanggungjawab ini tidak terhenti begitu sahaja kerana setiap hari akan lahir manusia baru yang belum mengenal Islam
atau akan ada ulama dan dai yang meninggal. Oleh itu kewajipan menyampaikan tidak akan berhenti walaupun satu saat. Setiap hari akan ada manusia yang mulai lupa kerana kematian atau perginya mereka yang faham. Masya-Allah kan. So dia kata tak boleh stop sebab ada je manusia baru kan. Kita pergi Jerman jumpa orang baru. Kita pergi Palam nanti jumpa orang baru. Kita pergi mana-mana lagi lah, kita setiap hari ada orang lahir. Ada orang baru, ada orang baru. Kena diperingatkan, kena diwariskan kefahaman ni, kena sampaikan pada generasi berikutnya. Sebab kita yang ada sekarang kita faham, kita kata kan. Tapi kita akan mati suatu nanti. Kita akan pergi kan. Orang-orang yang lain yang faham mungkin akan meninggal, akan datang orang baru. So cycle manusia macam tu. Sebab tu kita kena terus sampaikan. Sebab tu kita tak akan berhenti sajalah. Pengakuan ketundukan tidak cukup untuk membuktikan ketaatan. Ni poin yang terakhir ikut hari ini. Ia perlu zahirkan dengan amalan dan sumbangan. Oleh itu syahadah sahaja tidak memadai. Tetapi perlukan solat zakat yang perlu tunaikan bagi membuktikan solat itu adalah akur. Masya Allah kan. Sebab dia 3 syarat dia kan. Pertama dia syahadah. Yang kedua dia kena yuki musolah wa yu'ti zakat. Setengah orang dia kata dia dah beriman sebab dia bersyahadah. Dan ada setengah-setengah mazhab yang dari Islam ni ataupun fahaman-fahaman yang dipanggil murji'ah kan, satu fahaman yang mereka ni tidak menilai seorang itu based on perbuatan dia langsung. Kalau dia beriman cukup dah beriman. Kita tak payah nak judge dia kalau dia tak solat. Tak. Dari segi Ahlussunnah wal Jamaah kena ada solat dan zakat. Kena dibuat sekali kan. Inilah yang difahami para sahabat. Sebab itu bila Abu Bakar dia menghadapi golongan yang murtad. Golongan yang tak nak bayar zakat. Murtad satu hal. Satu lagi golongan orang tak nak bayar zakat dan dia perangi mereka kan. Sebab konteks Abu Bakar tu dia boleh perangi lah, dia ada pemimpin. Dia memerangi orang tak nak bayar zakat. Walaupun orang tu telah bersyahadah. Sebab apa? Hadis ni telah membuktikan kan. Walaupun dia bersyahadah, tak cukup. Dia kena ada solat dan zakat. Kena buktikan keimanan dia tu dengan sekurang-kurangnya dia solat dan zakat lah. Sebab dua benda ni telah pun disyariatkan Islam, tak boleh pisahkan. So Abu Bakar ni sangat faham Quran, sangat faham hadis ni dan telah menunjukkan kepada kita secara praktikal macam tu. Kita tak nak memerangi lah. Dan kita punya negara pun tak boleh buat macam tu kan. Sebab dia belum lagi sampai tahap tu. Tak berani ke apa benda lah kan. Tak syumur lagi. Tapi tak apa. Kita kena faham memerangi tu adalah benda paling tinggi lah yang mungkin boleh buat di konteks kenegaraan. Tapi konteks masyarakat, seorang kawan, konteks seorang anak, konteks seorang pelajar, adalah role-role yang kita boleh mainkan untuk mengajak orang kepada Islam ini kan. Cuma kita kena yakin semua yang kita buat ni adalah kerana umirtu, kita telah pun diperintahkan oleh Allah SWT. So itulah sedikit daripada hadis ni. Poin last tadilah kita tak akan menghisap seorang itu kerana hisap dia itu terletak ataupun adalah pada Allah SWT. Ada siapa jumpa tak Al-Quran tu? Kita buat ni quiz mencari Al-Quran tentang cerita tadi. Siapa jumpa nanti boleh share. Sekejap cari sekejap. Jumpa tak Al-Quran cerita pasal tu. Cuba baca dia apa.
Macam bukan. Sekejap ayat Quran tu dia ada perkataan salam. Dia ada yang kamu juga seperti mereka sebelum ini lah. Macam tu lah. Kamu call. Kalau sekarang nak cari ni, dia selalu time kita nak tu tak jumpa kan. Surah An-Nisa ayat 94. Cuba baca seorang, betul tak? Betul tak? An-Nisa 94 kan. Boleh kita baca. Allah kata dalam ayat ni, ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang-orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai, iaitu dengan memberi salam atau mengucap dua kalimah syahadah, engkau bukan orang yang beriman. Lasta mu'minan. Okay. Jumpa tak? Boleh read je. Nampak? Maknanya Allah tak bagi kan. Walaupun mungkin secara logiknya memang dia sengaja je ucap tu kan untuk lepaskan diri dia sebab tengah perang kan. Tapi tengok betapa Islam ni sangat respect seorang itu. Kalau dia dah buat secara zahir macam tu, kita terima je. Kita tak ada hak nak mempersoalkan apa yang terbuku hati dia kan. Sekarang ni macam-macam lah kita ni ya, zone kan. Kita tengok, tengok tu. Kalau tengok politician suka lah buat zone-zone ni. Itu semua lakonan je, itu semua nak duit je kan. Sebab dah jadi budaya dah kita ni menuduh orang dengan prasangka. Sedangkan sesama Islam kena bersangka baik. Tapi sesama orang kafir kita boleh dah bersangka buruk kan. Yang kafir yang telah pun jelas lah dia punya permusuhan. Dengan orang beriman, dengan orang Islam kena dalam bersangka baik lah. So poin dia apa? Wahisabum alallahi ta'ala lah. Poin dalam paper, kalau dia ada kajian tu terbukti, okey lah. Sebab tu kena kaji lagi lah. Sebab dia bagus kan Imran share ni kan. Okey, ada benda kita terlalu terlebih kan zone dengan mereka. Tapi dari segi rules ni salah lah mereka buat tu. Sebab mereka memiliki akaun tu tanpa kebenaran. Sometimes zone tu digunakan untuk asas lah untuk membuat siasatan kan. Okay lah, wallahu alam, tu kot